Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, untuk video kali ini kita akan belajar cara yang paling mudah untuk fahamkan lompang deflasi dan lompang inflasi. 4 perkara kita akan lihat. Pertama, konsep. Kedua, rumus. Ketiga, rajah. Dan yang keempat, cara untuk atasi lompang. Teruskan menonton. Okey, bila kita nak bincangkan lompang deflasi dan lompang inflasi, pelajar kena faham konsep dengan betul. Okey, lompang deflasi adalah satu keadaan kekurangan AE untuk mencapai AE pada tingkat guna tenaga penuh. Kita ulang, kekurangan AE untuk mencapai tingkat AE pada tingkat guna tenaga penuh. Dalam ayat yang mudah, untuk kita kenal pasti itu adalah lompang deflasi. AE perbelanjaan agregat sebenar kurang dari AE pada tingkat guna tenaga penuh, AEF. AE kurang dari AEF, atau pendapatan negara Y kurang dari YF. So kalau faham konsep kurang, itu konsep lompang deflasi. Okey, manakala lompang inflasi pula adalah lebihan AE pada tingkat guna tenaga penuh. Okey, lebihan AE pada tingkat guna tenaga penuh. The konsep dia adalah lebihan AE. Makna kata, nak senang, lompang inflasi adalah AE lebih dari AE pada tingkat guna tenaga penuh, atau AE lebih besar dari AEF. AE lebih besar dari AEF. Petunjuk yang kedua, Y lebih besar dari YF. So, itu lompang inflasi. Okey, kedua, untuk kita fahamkan formula lompang deflasi dan lompang inflasi ialah lompang deflasi, formulanya jurang KNK bahagi nilai pengganda. Jurang KNK di sini adalah Y yang kurang daripada Y pada tingkat guna tenaga penuh. Atau jurang KNK kita juga berdapat dengan cara YF tolak Y kosong bahagi nilai pengganda. That's why lah kenapa dalam video sebelum ni saya kata pengganda tu kena faham betul-betul. Kan pengganda dipengaruhi oleh MC. Kalau MC 0.6, pengganda 2.5. Kalau MPC 0.7, pengganda 3.33. Kalau MPC 0.75, pengganda 4. Kalau MPC 0.8, pengganda 5. Kalau MPC 0.9, pengganda 10. Saya pernah terangkan kan sebelum ni. Okey, manakala rumus untuk dapatkan lompang inflasi adalah YF tolak Y kosong bahagi nilai pengganda. Dan memang nilai dia adalah negatif. Sebab kita kata tadi, untuk lompang inflasi, Y lebih besar dari YF. Maksudnya YF tu nilai dia lebih kecil berbanding Y. Okey, sekarang jom kita tengok cara untuk kita lukis rajah lompang deflasi dan lompang inflasi, dan seterusnya bagaimana kita nak mengira lompang deflasi dan lompang inflasi. Jom. Okey, sekarang kita nak belajar cara untuk kita lukis gambar rajah menunjukkan keadaan lompang deflasi dan lompang inflasi. Banyak pelajar ada confuse macam mana nak lukis lompang deflasi dan lompang inflasi. Ini cara yang cikgu ajar. Boleh gunakan cara-cara lain pun tak kisah. Macam memasak lah, kan ada banyak cara kan. So ini cara yang cikgu gunakan untuk fahamkan pelajar lukis lompang deflasi dan lompang inflasi. Pertama, kita buat rajah AEY. Okey, garisan 45 darjah, Y equal AE. Okey, kedua, pelajar follow betul-betul Kedua, pelajar awak buat ataupun awak lukis keluk AE. Lukis keluk AE. 2 garisan AE awak buat. Okey, 2 garisan AE awak buat. Okey. Satu lagi ni pun sama juga. Pelajar lukis 2 garisan AE. Okey. AE yang pertama dan AE yang kedua. Okey. Sampai tak? Takut kadang-kadang bila lukis-lukis ni terlajak pula kan. Terlajak pula nanti kan tak nampak pula. Okey. Okey. So, ini plotkan dia, letak ada E. Letak E je. Ni letak Y. Ini letak AE.
Okey. Ini pun sama. Letak dia AE. Ini letak E. Ini letak Y. Kat sini pun sama kelas. Ini pun AE. Bukan AE. Ini E. Letak Y. Okey. Letak dia AE. Okey. Dan ini E. Letak dia Y. Letak dia AE. Okey. Dah. Okey, kelas. Rajah yang ini, saya akan bincangkan lompang deflasi. Rajah yang ini, saya akan bincangkan lompang inflasi secara terus. Okey. Faham kan Okey, awal tadi cikgu cakapkan lompang deflasi adalah keadaan apa dia? Tak dengar. Kekurangan. Lompang deflasi kekurangan. AE kurang AE guna tenaga penuh, iaitu AEF. AE kurang AEF. AE kurang AEF. Kurang kat mana? Atas ke bawah? Tak dengar? Kurang kat mana? Atas ke bawah? Kurang dekat bawah. Maksudnya AE kurang AEF. AE kat bawah. AE kat bawah. AE. E kosong. Y kosong. Kurang AEF. AEF kat atas lah. Kurang AEF. YF. Jadi AE yang kurang AEF ni, ini jarak ni, inilah dia lompang deflasi. Okey. EF tadi Okey. AEF tu lompang deflasi. AE kurang AEF sebab AE kurang. Okey. Boleh? Next, lompang inflasi. Lompang inflasi konsep apa tadi? Lebih. Tak dengar? Lebihan AE banding AEF. Okey, lebihan AE. Lebih mana? Ke atas ke kat bawah? Lebih kat mana? Atas ke bawah? Atas. AE lebih AEF. AE lebih AEF. Lebih AEF. Okey. Dah. Itu je. So, selesailah cara untuk melukis lompang deflasi dan lompang inflasi. Lebih ni. Daripada EF ke ni. So, lebih ni. So, ini adalah lompang inflasi. Sekali lagi, cara cikgu belanja untuk semua orang. Nak lukis lompang deflasi atau lompang inflasi, caranya sama saja. Buat garisan 45 darjah, lukis 2 AE. Buat garisan 45 darjah, lukis 2 AE. Kalau nak cerita lompang deflasi, AE bawah sebab dia kekurangan, AE bawah, AEF atas. AE bawah, AEF atas. Kalau nak cerita lompang inflasi, dia lebihan. So, AE atas, AEF bawah. Pegang konsep. Okey, pegang konsep. Okey, habis. Okey, next yang kedua, kita tengok cara kita nak kira. Kita gunakan konsep tadi, pengganda tadi. Sorry, kita gunakan konsep formula yang saya bagi tadi awal tadi kan. Okey, katalah contoh AE ni dia bagi katalah 200 tambah 0.8Y. 200 tambah 0.8Y. So AE kat sini pun saya letak yang sama juga. 200 tambah 0.8Y. Contoh. Katalah YF di sini 1200. YF. Lebih dalam soalan lah. Okey, YF dekat sini katalah ni contoh je 800. RM 800 juta lah. RM 1200 juta. Biasanya konsep ni dalam RM juta kan. Okey, dalam RM juta. RM 1200 juta contoh. Okey, sekarang first cari nilai Y dulu. Okey, cari nilai Y dulu. Dekat sini nampak? Nampak Okey, cari nilai Y dulu. Y equal AE. Okey, Y equal 200 tambah 0.8Y. Jadi kalau kita selesaikan pengiraan ni, Y dia adalah RM 1000 juta. Contohlah dia dalam RM juta. Maksudnya Y dekat sini adalah 1000 juta. Okey, Y dekat sini, Y kat sini pun sama lah nilai dia 1000 juta. Cuba pakai nombor yang sama. Okey, YF tadi kata berapa? 1200. So YF ni 1200. Betul tak konsep kita awal tadi? Lompang deflasi Y kurang YF kan? Y kurang YF. Betul lah. Yang ni YF dia berapa? YF dia 800. So YF dia 800. Okey. YF. Okey. Ni Y. So lebihan Y lebih Y YF. Okey. So nak kira, kita ambil jurang KNK
1,200 tolak 1,000 bahagi dengan nilai pengganda. Nilai pengganda depend on nilai MPC. MPC 0.8. Kira-kira pengganda dia 5. So, dapatlah nilai lompang deflasi dia adalah sebanyak RM 1,200 tolak 1,200. 200 bagi 5 RM 40 juta. Okey, RM 40 juta. Okey, yang sini pula. YF 800 tolak berapa? 1,000 bahagi pengganda. Pengganda dia MPC 0.8, pengganda 5. Saya suruh hafal dah dulu kan. MPC 0.8, pengganda 5. Okey, so dapat lompang inflasi nilai dia negatif RM 40 juta. Ini cara kira. Okey. Next, cara untuk atasi. Kalau kita tengok lompang deflasi AE kurang AEF. So, cara untuk atasi adalah naikkan AE. So, cara untuk atasi kita gunakan dasar fiskal. Dasar fiskal ada dua cara. Cukai dan perbelanjaan kerajaan. Dasar fiskal alat dia ada dua. Cukai dan perbelanjaan kerajaan. Jadi nak naikkan AE kurang kan? Lompang deflasi. Nak naikkan AE maksudnya kita naikkan laji. Sebanyak mana naik Ji? Naik laji sebesar lompang deflasi. Berapa lompang deflasi dia? 40 juta. So, naikkan laji sebanyak 40 juta. Okey, naikkan Ji sebanyak 40 juta. Atau, dasar fiskal satu lagi, kurangkan T, kurangkan cukai. So, berapa banyak kurangkan cukai? So, cara kira dia gunakan konsep pengganda cukai. Atau, boleh juga, kalau kita dah tahu nilai lompang deflasi dia 40 juta, lompang deflasi equal MPC darab perubahan T, cukai. So, lompang deflasi dia dah tahu 40 juta. MPC dia berapa? 0.8 darab perubahan T. So, berapa perubahan T dia? Okey. Awak nampak kan? Perubahan T dia berapa? Selesaikan 40 bagi 0.8. Okey, saya boleh minta tolong siapa kira 40 bagi 0.8? Saya punya director saya. 40 bagi 0.8 berapa? 50 juta. So, 50 juta. Maksudnya cukai kena diturunkan sebanyak RM 50 juta. So, kita buat sikit ulang kaji. Okey, kalau nak atasi lompang deflasi, kita naikkan G sebesar lompang deflasi. Sebesar berapa? Naikkan G sebanyak 40 juta. Atau kurangkan T, kurangkan cukai sebanyak 50 juta. So, kalau cukai kena kurangkan besar, lebih besar daripada naikkan G. Sebab pengganda cukai tu lebih kecil. Nanti awak tengoklah dalam video pengganda cukai. Okey? Nampak? Okey. Benda yang sama juga lompang inflasi. Cuma kalau lompang inflasi naikkan G, turunkan T. Kalau nak atasi lompang inflasi, turunkan G. Kenapa nak turunkan G? Kan AE lebih. Nak turunkan AE, turunkan G lah. Turunkan G sebesar lompang inflasi. Berapa? Turunkan G sebanyak RM 40 juta. Okey, 40 juta. Okey. Atau naikkan cukai. Pakai formula yang sama tadi. Lompang inflasi equal MPC darab perubahan T. So, lompang inflasi dia 40 juta. Maksudnya MPC 0.8 darab perubahan T. Jadi, perubahan T dia dapat sama juga RM 50 juta. Cuma beza dia, T kena naik 50 juta. Tadi T turun. Yang ni T naik 50 juta. Sebab nak atasi lompang inflasi. Ringkasnya untuk video kali ini, pelajar fahamkan lompang deflasi kekurangan AE berbanding AEF. Jadi, nak lukis AE bawah AEF. Nak atasi dia dengan cara naikkan G sebesar lompang deflasi atau turunkan T. Ikut pengiraan dia lah. Dan yang kedua, lompang inflasi pula adalah lebihan AE banding AEF. Jadi nak lukis gambar raja, lukis dua AE, lukis AE dia dekat atas sebab lebihan. AEF dia dekat bawah. So, cara atasi dia terbalikkan. Cara atasi dia turunkan G sebesar lompang inflasi atau naikkan cukai mengikut pengiraan yang kita dah belajar tadi. Terima kasih. Teruskan menonton. Kita masih belum menang dan kita akan menang. Bye.